Salam sejahtera kepada semua murid. Video ini kita akan belajar bagaimana melukis dan mendakarkan fungsi trigonometri. Ini ya standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, graf fungsi trigonometri. Jika kita ada graf fungsi sin, tak kisah dia sinus ke, cosinus ke atau tangent y sama dengan a sin bs tambah c dengan keadaan a, b, c ya permara dan b mesti lebih besar daripada kosong. Iaitu jika a apa itu maksud? A ialah amplitude dan b ialah bilangan skala dalam 360 atau 2 pi. Dan c ialah anjakan mencancang ke atas atau ke bawah bagi graf. Okey, sekarang kita pergi tengok graf cosinus dulu. Y sama dengan A cos BS tambah C. Okey, graf yang pertama. A yang amplitude kan. Dekat sini, dari kosong hingga 1 ini panggil amplitude. Okey, jika kita tengok sini. Y sama dengan cos S kan. Depan cos 1 kan. Maksudnya ini 1, ini negatif 1. Jika depan cos ada 2 ke, maksudnya ini 2, ini negatif 2. Ini panggil amplitude. Biar berapa bilangan skala lah. Maksudnya sekarang sampai sini kan. B dia ialah 1 saja kan. S dekat depan S dia 1 kan. Dia hanya 1 pusingan saja. Okey, Y sama dengan cos S inilah graf yang Y sama dengan cos S lah. Jika negatif kan dia akan terbalik. Terbalik macam bukit. Okey. Dan satu skala dia ialah 2 pi sahaja. Satu skala ialah 2 pi atau 360. Okey, yang biasa saya nak dakarkan graf cos kan, saya perlukan 5 titik. Titik pertama dekat sini, and then kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ada 5 titik ini baru saya boleh lukis atau dakarkan graf. Okey, kalau perlu ingat cross dia ialah bentuk macam ini, 5 titik, satu skala ialah 360. Okey, jika kamu dapat ialah ada modulus kan. Modulus maksudnya dia ialah refleksi pada pasti S. Okey, maksudnya reflect pada pasti S ini ya pasti S kan. Dia bentuk bawah dekat sini kan. Reflect macam cermin kan. Dia akan naik ke atas. Dia jadi bentuk macam ini. Okey. Dan seterusnya, jika dia cos 2S kan. Ini tadi 1 dia hanya 1 saja, 1 pusingan saja kan. Jika 2 maksudnya dari 0 hingga 360 kan dia ada 2 pusingan. Ini pusingan pertama sampai 180. Dan pusingan kedua ini maksudnya 2S. Okey, jika tolak 1 ataupun tambah ke, jika tolak dia akan anjak ke bawah. Anjak ke bawah 1 langkah. Okey, 1 unit lah. Dan jika tambah 1 ke, dia akan naik ke atas 1 langkah. Seluruh graf dia, ini dari 1 akan jadi kosong lah. Ini dari negatif 1 akan jadi negatif 2. Okey, ini dari kosong dia akan jadi negatif 1 dekat sini lah. Okey. Okey, sekarang kita pergi tengok sinus graf untuk sinus. Y sama dengan A sin BS tambah C. Lalu size punya graf dia macam ni. Tadi bentuk U kan, ini bentuk S. Sinus. Itu bentuk S. Okey. Amplitude dekat sini lah. Jika depan sin kan 1 maksudnya ini 1, ini negatif 1 lah. Dan satu skala sama dengan 360. Okey, jika saya nak lukiskan graf sin kan pun sama. Saya perlukan 3 titik. Oleh itu kamu kena ingatlah. Satu cycle rengkap untuk sinus yang 360, dia perlukan 5 titik. Okey, sekarang kita tengok graf yang kedua. Ini yang sin S kan. Jika 2S maksudnya dari 0 hingga 360, dia ada 2 pusingan. Satu pusingan sampai 180 dan satu pusingan lagi sampai 360. Okey, jika modulus maksudnya reflection pada pasti S lah. Ini akan naik ke atas, reflect ke atas. Okey, akan jadi 2 bukit macam ni. Okey, jika dia ialah 2 dekat depan kan, maksudnya senang saja ini 2, ini negatif 2. Graf dia akan jadi macam ni. Graf dia akan jadi macam ni. Ini yang bentuk hitam punya. Dia akan lebih panjang, lebih tinggi dan bawah sikit saja lah. Okey, ini ialah Y sama sin S kan, yang ini kan. Yang ini ialah negatif 3/2. 3/2 ialah 1 dan separuh kan. 1 dan separuh sin S. Iaitu dia ialah macam ni.
Okey, negatif 3/2. Negatif maksudnya dia akan terbalik lah, bukan 1/10 lah, silap bahasa. Ini jika dia tepat amplitude negatif 3/2 kan, maksudnya ini dia tinggi dia ialah sini. 3 negatif ini ialah negatif 3/2 dan dia akan terbalik graf dia lah. Tinggi dia pun sini dekat sini ialah 3/2. Okey. Dan seterusnya, jika dia tambah 1/2, maksudnya dia akan naik separuh lah, dari 0 sampai 1/2. Ini daripada graf yang original ini 1 kan, dia akan jadi 1 dan 1/2. Seluruh graf dia akan naik ke 1/2 unit lah. Jika bawah ini negatif kan, nampak negatif 1/2 kan, maksudnya dia anjak ke bawah 1/2 unit. Okay. Dan ini ialah negatif lah, modulus sin S macam ni kan. Jika ada negatif, maksudnya dia akan terbalik. Dia akan ke bawah. Okay. Dan sekarang tangent. Y sama dengan A tangent BS tambah C. Oleh itu tangent ni macam ni lah. Dari kanan ke kiri. Dari kanan turun ke bawah ke kiri. Okay. Satu pusingan lengkap ialah 180 saja, tak sama dengan sin dan cos lah. Sin dan cos ialah 360. Tapi ini ialah separuh ialah 180 saja. Dan untuk lukiskan graf ni, saya biasa perlukan 3 titik saja. Satu titik sini, dan second titik itu saya tak tanda kerana dia infinity. Dan satu lagi titik dekat sini. Okay. Titik yang kedua itu tak tanda, dia lukiskan garis putus-putus lah. Okey, dia tak akan sentuh pada garisan ini, putus-putus ini, graf dia. Okey, oleh itu inilah satu cycle. Then Y sama dengan tangent 2S, maksudnya dari 0 hingga 360 kan, dia akan repeat keseluruhan graf ini 2 kali. Okey. Dan seterusnya jika tambah 1 maksudnya dia anjak ke atas 1 unit. Dan jika modulo S maksudnya ini akan reverse pada pasti S ini akan naik ke atas dan reverse ke atas, dia jadi macam ni. Ini pun akan reverse ke atas, dia jadi graf macam ni lah. Okey, ini ya graf tangent. Okey, ini yang latihan soalan 9 kan, muka surah 133 ini sangat senang saja, isi jadul dan buatkan graf dia. Okey, kamu pakai letak ini kosong kan? Okey, ini kosong. Dan ini berapa? Kamu ingat pi ialah 180. Kamu guna 180 bahagi 4, kamu akan dapat 45. Pun sama 180 bahagi 2, dia akan jadi 90. Dan ini 3/4 telap dengan 180, kamu akan dapat 135. Dan pi lah 180 lah. Dan ini pun sama telap dengan 180, kamu akan dapat 225 dan seterusnya 270 dan 315. Guna 7/4 telap dengan 180. Dan ini 2 telap dengan 180, kamu akan dapat 360. Cos S, kamu make sure calculator kamu kan mesti degree D ya, kerana ini degree kan. Okey, kamu cos 0, kamu akan dapat 1. Dan cos 45, 0.71. Dan cos 90, 0. Dan 135, negatif 0.71. Cos 180, negatif 1. Dan negatif 0.71, 0. 0.71 dan 1. Kamu tekan calculator dapatkan ini saja. Cos and then tekankan sudut. Okey. Dan kalau buatkan graf, kamu akan dapat macam ni. Okey, buat satu demi satu lah. Semasa 0 dia ialah 1. Dan semasa dia ialah 45, 0.71. Dan 0 ialah 90 darjah, dia ialah 0. Buatkan graf dia. Dan lukiskan. Smoothkan dia. Okey. Graf saya besarkan dia macam ni lah, graf dia. Okey. Dan sekarang untuk P tangent S pun sama lah, kita pergi tuliskan ini saja. Kita telap dengan 180 lah, dan kita akan dapat semua sudut dia. Dan kita tekan tangent 0 akan dapat 0, tangent 45 1, tangent 90. Dia kamu akan dapat make error kan. Make error maksudnya infinity lah, tuliskan infinity. Dan tekan 135, dia akan tangent 135 negatif 1, dan 0 1 infinity negatif 1 dan 0. Kamu akan dapat ini dan seterusnya kamu akan dapat graf macam ni. Okey, kalau bagi taiku infinity pakaian saya tanda, tak payah tanda, kamu tahu dia tak akan sentuh actually. Okey, kamu cakap cikgu saya pun
tak tahu dia lukis macam mana kan. Nanti saya akan ajar dekat soalan yang seterusnya. Okey, oleh itu jika y sama dengan tangent s, kamu ingat graf dia lah macam ni. Okey, saya besarkan graf dia. Okey, sekarang dia soalan 10 kan. Muka surah 134, dia minta lakarkan graf fungsi trigonometri yang berikut. Dia ada dua cara. Okey, sekarang saya ajar cara pertama dulu. Jika dia ialah y sama dengan 3/4 cos 2s kan, untuk s di antara 0 hingga 2 pi. Oleh itu, kita nak cari period. Period maksudnya dia satu pusingan lengkap kan, dia ialah berapa. Okey, bagaimana? Saya tahu cos kan satu pusingan lengkap ialah 360 kan. Seperti itu, dan kita tengok sini ada 2 kan. Dalam cos itu, cos apa? Cos s ni ada 2s kan. Kita guna 360 bahagi 2, 180. Maksudnya satu pusingan lengkap ialah 180. Saya tandakan 4 garisan dulu. Dan saya tuliskan 180 guna pi. Karena ni pi kan 180. Okey, mesti 4 garisan lah. Dan seterusnya saya cakap ini nanti kita MBTU dulu. MBTU ya 3/4 kan. Saya tandakan 3/4, ini negatif 3/4. Lukiskan garisan ini dan seterusnya saya perlukan 5 titik kan. Saya tandakan titik. 1 titik dekat sini, kedua 1, 2 dan 3 dekat sini, 4 dan 5. Dan saya lukiskan bentuk U dia. Cos punya macam bentuk U kan. Okey. Dan seterusnya saya tengok pi saja kan. Dia nak 2 pi, maksudnya saya kena ulang lagi step yang sama. Saya tadi tanda 4 garisan kan. Saya tanda 4 garisan lagi. Tapi ini sudah jadi 2 pi lah. Dan seterusnya saya tanda 5 titik. Titik pertama sudah tanda lah. Dan kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya tandakan. Okey. Dan seterusnya saya lukiskan graf dia. Dia akan jadi macam inilah. Ini ialah y sama dengan 3/4 cos 2s. Ini ialah graf yang kita perlu lukiskan. Okey. Cara kedua ialah kita gunakan jadual. Ataupun kalau boleh semak jawapan guna jadual pun boleh. Okey, jadual dia macam mana? Kita ada jadual, ada s, ada y. S ialah sudut dia lah, y ialah fungsi dia. Okey, saya tengok period saya sentiasa 5 petak 1, 2, 3, 4, 5. Sentiasa 5 petak dan kita pergi cari period 180 kan. Saya akan tulis 180 dekat sini. Okey, dan separuh daripada 180 ialah 90. Tulis sini. Dan sentiasa ini ialah kosong. Okey, tengah-tengah ini separuh lagi. 90 separuh 90 ialah 45. Dan ini ialah macam mana? Saya tahu kosong dia setiap satu selang 45 kan. 45 tambah 45 jadi 90 kan. 90 tambah 45 kita akan dapat 135. 135 tambah 45 dia akan jadi 180 lah. Dan saya pergi tuliskan pi dekat sini. Okey. Saya tahu ini ialah kosong lah. Ini ialah pi. Pi bahagi 2 ialah pi per 2 lah. Oleh itu pi per 2 sini. Pi per 2 bahagi 2 dia akan jadi pi per 4. Dan saya tahu ini ya 1/4 pi, 2/4 pi, dan 3/4 pi. Dan 4/4 pi maksudnya pi sahajalah. Okey, ataupun kalau boleh guna 180 bahagi sudut ini. Kamu akan dapat pecahan 1/4 juga. Okey. Dan bagaimana saya cari y? Saya ganti ke dalam sini. 3/4 cos 2 darab 0. Dan dapat apa? Kamu cari macam ni lah kaedah kedua. Dan kamu akan dapat jawapan ni, gantikan. Okey, negatif ini bagaimana saya cari? Saya guna 3/4 cos 2 darab 90. Dan saya akan dapat negatif 0.75. Dan seterusnya. Saya sudah dapat ini kan. Saya tanda terus dekat graf lah. Saya lukiskan graf. Dan seterusnya saya tuliskan kosong ialah 0.75. 0.75 maksudnya 3/4 lah. Dan titik kedua semasa dia yang 45 darjah, dia ialah ini 45 darjah, dia ialah kosong. Dan 90 dia ialah negatif 7/5. Dan semasa dia 135 dia ialah kosong. Dan semasa dia 180 dia ialah 0.75. Saya sudah lukis graf ini satu shape kan. Dan dia akan ulang titik dia. Ulang dan tengok dia sampai mana. 2 pi saja kan. Sampai 2 pi saya tanda lagi. Okey. Dan saya akan dapat graf ini.
Ini keadaan kedua lah guna jatuh. Okey. Seterusnya saya akan ajar dua cara lah. Tengok mana satu kamu nak belajar lebih sesuai kamu. Okey, sekarang P. Y sama dengan 1 tambah cos 2S. S di antara 0 hingga pi. Sekarang saya nak cari period dulu kan. Maksudnya satu pusing lengkap dia perlu berapa darjah kan. Iaitu cos satu pusing lengkap ialah 360. Period saya guna 360 bahagi. Ini ya 2 kan. Bahagi 2. Dan maksudnya period ialah 180. Itu sama, saya lukiskan ni, saya tandakan 4 titik. Sentiasa 4 titik saya tuliskan pi dekat sini. Dan seterusnya amplitude dia ialah depan cos ini 1 kan. Saya tuliskan 1 dan negatif 1. Garisan yang panjang dan saya tandakan 5 titik. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik ini. Okey, saya semak. Oh, dia sampai pi. Ini sampai pi saja, berhentilah, tak payah tambahlah kerana dia sampai pi saja. Dan seterusnya baru lengkap lagi. Saya tahu dia cos macam ni kan. Okey. Dan selepas itu dia tambah 1. Tambah 1 maksudnya graf saya kena naik ke atas 1 unit. Maksudnya ni 1 akan jadi 2. Ini akan jadi 1. Dan kosong akan, pasti dia akan dekat sini. Dia akan lukis macam ni. Okey. Ini graf dia. Dan dari 1 akan naik ke kosong lah. Oleh itu graf yang warna hitam ini ialah Y sama dengan 1 tambah cos 2S. Okey. Dan cara kedua guna jadu pun samalah. Ada SY dan PDL 180. Saya catat 180. 180 bahagi 2, 90. Ini ialah kosong. Dan sama 90 bahagi 2 dia akan jadi 45. Dan setiap satu selang 45 saya tahu 90 tambah 45 ialah 135. Dan pergi cari pi guna cara yang sama. Dan seterusnya saya ganti ke dalam 1 tambah cos 2 darab 0 ialah 2. Dan gantikan 1 tambah cos 2 darab 45 dia ialah 1. Dan 1 tambah cos 2 darab 90 dia ialah 0. Dan seterusnya. Dan saya plotkan graf dia lah. Y sama dengan 2. Dan dia sama masa dia 45 dia ialah 1. Dan ia 0. Dan ia 1. Dan ia 2. Saya plotkan graf dia. Okey, guna jadualkan kamu tak payah fikir dia gerak mana lah. Tapi kalau kan kita confuse graf dia lukis macam mana kan. Jika guna cara ke anjak ke atas ke apa ke lebih baik lah. Lebih faham sikit lah. Tapi jadual lebih senang lah. Okey, sekarang tangent. Yang biasa pelajar takut tangent punya. Okey, Y sama tangent 2S adalah 1 kan. Itu pun sama, kita nak cari period. Tapi tangent satu pusingan lengkap ialah 180 sahaja. Iaitu kita guna 180 bahagi 2. Dia sama dengan 90. Okey, graf dia. Okey, oleh itu sama, saya tandakan 2 sahaja. Kerana saya perlu 3 titik sahaja kan. Okey, itu saya tandakan ini 2 sahaja. Ini ialah pi per 2. 90 saja lah. Dan ini saya lukiskan totok naik. Okey, supaya dia tak akan sentuh naik inilah. Dan selepas itu saya tahu 2 titik kan. Saya tahu dia mesti tak akan sentuh dari kanan ke kiri kan. Dia tak akan jadi ini akan jadi ini. Graf dia tak akan sentuh yang garisan totok naik ini. Okey, dan dia nak sampai pi kan. Saya tanda 2 garisan lagi lah sampai pi. Dan garisan putus-putus. Dan saya tahu graf dia akan macam ni. Graf dia ialah macam ni. Dari sini 1 dan sini naik ke atas turun dan sini turun. Okey, tandakan graf dia ialah tangent 2S. Tapi dia nak negatif 1. Negatif 1 maksudnya keseluruhan graf dia akan turun satu langkah. Ini ialah dia punya kan. Dia akan turun satu langkah jadi macam ni. Okey, jika kamu guna jadual kan. Okey, SY dan dia ada 90. Period 90, separuh 45 dan kosong. Dan saya tahu ini ialah kosong lah. Ini ialah pi per 2, ini ialah pi per 4. Okey, sekarang saya gantikan kosong ke dalam tangent 2S. Tangent 2 darab kosong tolak 1 ialah berapa? Saya akan dapat negatif 1. Dan jika saya ganti 45, tangent 2 darab 45 tolak 1 dia akan jadi infinity. Jika infinity kamu tak tahu dia naik ke atas ke pusing ke bawah kan. Oleh itu saya akan tambah 2 kolom sini dekat sini.
Ini ialah gunakan nombor yang kurang daripada 45, mungkin 44 ke 43, 42 pun boleh. Saya guna 44 dan saya ganti ke dalam sini. Saya nak tengok dia positif ke negatif saja. Dan saya akan dapat positif. Okay. Dan ini 46 saya ganti ke sini. Tangent 2 dalam 46 tolak 1, saya akan dapat jawapan negatif. And then ini ganti 90, dia adalah negatif 1. Mengapa saya nak tulis ini? Karena jika dia positif maksudnya dia akan ke atas. Ini negatif 1 dan ini akan naik ke atas sampai infinity. Dan ini negatif 1 juga kan. Dan dia akan turun negatif maksudnya dia akan ke bawah negatif sampai infinity. Ini maksud dia lah. Bagaimana dia pusing. Dan seterusnya dia sampai pi kan. Kita ulang lagi graf lah yang sama. Sehingga sampai mana dia nak lah. Ini aku guna jatuh. Okay. Okay, D. Modulus Y sama dengan 3 modulus cos 1 per 2S, di mana S ya di antara 0 hingga 2 pi. Oleh itu, sama saya nak carikan period dia 360 bagi 1 per 2, maksud 720. Okay, saya tandakan graf dia 4 garisan. Okay, saya tuliskan 4 pi. 720 ialah 4 pi. Ini ya 2 pi. Okay. Oleh itu, saya tandakan 2 pi. Dan cos, saya nak lukiskan cos 5 titik kan. Saya tandakan, seperti itu amplitude dulu. Depan cos ya 3 kan. Saya tuliskan 3, negatif 3. Dan selepas itu, saya tandakan 5 titik. 1, 2, 3. Saya tandakan 3 saja kerana dia 2 pi saja kan. Oleh itu, saya tanda sampai sini. Okay, 4, 5 ni tak payahlah kerana dia nak sampai 2 pi saja. Okay, dan selepas itu modulus maksudnya dia akan reverse ke atas. Macam ni, saya tanda 1, 2, 3 kan. Graf saya sepatutnya macam ni kan. Dan dia ada modulus maksudnya dia akan naik ke atas. Reverse pada pasti S naik ke atas. Ini graf dia. Okay, Y sama dengan 3 modulus cos 1 per 2 S. Okay, jika kamu tak nak guna ni, guna jatuh ke pun sama. Okay, SY dan period 720 kan. Saya tuliskan. Dan separuh 720 ialah 360. Ini sentiasa kosong. Okay. Dan ini ialah separuh 360 maksudnya 180. Dan ini ialah 360 tambah 180 ialah 540. Dan saya pergi cari pi dia. Kosong ini ialah 4 pi. Dan separuh 2 pi. Dan separuh pi sahaja. Dan saya tahu ini pi, ini 2 pi, ini ialah 3 pi. Dan saya ganti ke dalam ini function ini, fungsi ini. Okay. 3, bagaimana saya tekan kalkulator atau modulus kalkulator, saya tekan dalam ini dulu. Cos 1 per 2 dalam dengan kosong. Dan nilai dia sentiasa positif. Dan baru dalam 3. Dan 3. Dan kosong. Saya akan buat macam ini. Faham kan? Okay, mengapa ini warna blue? Kerana dia sampai 2 pi saja, sampai 360 saja. 2 ini kamu tak payah cari pun tak apa. Dan saya akan tandakan 3, 0, semasa dia ialah pi, dia ialah 0, 2 pi, dia ialah 3. Tanda dan saya akan lukiskan graf macam ini lah. Kamu kena faham lah, cos dia ialah mula macam ini, dia lengkung ini. Jika kamu lukis lengkung macam ini, salah. Okay, ini bahaya semasa guna jadual lah. Kamu kena kena fikirkan cos dia ialah bentuk U-shape dia macam ni. Kan seterusnya reverse maksudnya dia akan naik ke atas lah. Okay. Okay, sekarang E. Y sama dengan negatif modulus sin 3 per 4 S and then negatif 1. Oleh itu sama saya nak cari period dulu kan. 360 bahagi 3 per 4. Kita akan dapat 480. Lukiskan graf, saya akan tandakan 4 garisan. Dan tulis sebagai 8 per 3 pi. 480 ya 8 per 3 pi lah. Kamu guna 480 bagi 180. Kamu akan dapat 8 per 3. Dan separuh dia ialah 4 per 3 pi. Okay. Lepas itu sekarang nak lukis saya punya graf kan. Ini depan ialah negatif 1 kan. Saya tahu ini 1, ini negatif 1. Okay. Dia tuliskan 2 per 3 pi dan ini 2 pi. Dulu. Okay. Dan selepas itu saya tandakan 5 titik. Okay, saya S-shape kan. 1, 2, 3, 4, 5. 5.
Saya tandakan 5 dulu, tapi tak payah tandakan ke 5 lah, kerana dia sampai 2 pi sudah berhentikan. Oleh itu graf dia ialah macam ni. Okey, selepas itu saya kena tengok dia ialah modulus kan, maksudnya dia akan reflect ke atas. Garisan ini akan reflect ke atas, dan selepas itu negatif maksudnya dia akan terbalik. Dia akan dekat sini, dan selepas itu negatif 1 dia akan turun ke bawah. Nampak? Okey, sebelum itu S-shape kan. Okey, modulus dia akan reflect ke atas. Dia akan jadi macam ni, reflect ke atas. Okey, dan negatif maksudnya dia akan ke bawah pula. Dia akan terbalik ke bawah pula, dan seterusnya dia negatif 1 dia akan anjak ke bawah 1 step, 1 unit. Dia akan bentuk graf macam ni. Y sama dengan negatif modulus sin 3/4 S tolak 1. Okey. Jika ini tak boleh, kamu gunakan jadul lah. SY sama period 480 kan, 480 separuh ialah 240, dan ini sentiasa kosong, ini separuh 240 yang 120. Dan 240 tambah 120 ialah 360, dan kita pergi tulis pi dia. 8 pi per 3 separuh bahagi 2, 8 bahagi 2 maksudnya 4 pi over 3. Dan ini bagi separuh 2 pi over 3. Ini 2 pi over 3, 4 pi over 3, ini 6 pi over 3 lah. 6 over 3 ya 2 pi lah maksudnya. Okey. Dan seterusnya kita gantikan ke sini. Sama jika ada modulus kita tekan, ini kena jaga sikit lah. Sin 3/4 talap dengan kosong kan. Kita tengok hasil dia positif ke negatif. Dia modulus maksudnya sentiasa positif. Dan perlu talap dengan negatif, dan selepas itu perlu minus 1. Kamu akan dapat negatif 1, dan negatif 2, kosong, negatif 1 dan negatif 2. Kerana dia sampai 360 saja. Oleh itu 480 ni kamu tak cari pun tak apa. Okey, selepas itu kamu tandakan dekat sini. Negatif 1 dan negatif 2, kosong, dan negatif 1. Kamu akan dapat graf macam ni lah. Okey. Okey, F. Y sama dengan 2 tolak modulus tangent S. Sama lah, kita pergi cari period. Period tak payah lah, kerana S dia dah 1 saja kan. Maksudnya period yang 180. Oleh itu sama, saya lukiskan dua garisan saja, dan ini ialah pi. Dan lukiskan totok naik dekat sini, dan selepas itu saya tandakan titik. Saya tahu graf dia ialah macam ni lah. Okey. Dan jika negatif dia akan terbalik. Dia macam ni. Modulus dulu. Dia modulus maksudnya tadi dekat sini kan, dia akan reflect ke atas. Sebab itu dia pi saja kan, dia nak 2 pi, saya kena tambahkan garis lagi. 2 garis jadi 2 pi. Dan totok naik. Dan tambah titik. Maksudnya graf dia ialah macam ni. Jika tangent S Y sama dengan tangent F, graf dia macam ni. Dan modulus maksudnya dia akan reflect ke atas, dia bentuk U semua dekat atas. Dan tapi negatif dia akan terbalik pula, semua dekat bawah sini, terbalik pula. Dan 2 maksudnya, ini ya 2 maksudnya dia positif 2 kan, anjak ke atas 2 step. Dia akan jadi macam ni lah. Okey. Dia tadi ialah modulus kan, dia bentuk U di atas kan, dan negatif dekat depan, dan dia akan semua dekat bawah. Jadi bentuk macam U di N shape lah, di ini. Dan selepas itu tambah 2 ini, dekat ni tambah 2, dia akan naik ke atas 2 step. Bentuknya graf macam yang garisan penuh ini. Okey. Okey, jika kamu nak guna jadul pun boleh. SY sama period 180 separuh 90 dan kosong. Dan selepas itu kita tuliskan ini pi punya kosong, dan selepas itu pi dan pi per 2. Gantikan kosong ke dalam sini. Tangent kosong berapa? Dan 2 tolakan jawapan dapat 2. Dan ini akan infinity. Jika infinity kita nak cari dia ke atas ke bawah kan. Oleh itu kita gantikan ini 89. Tangent 89 tangent 89 ialah positif ke negatif. Jika negatif kita akan jadikan dia positif lah. Dan 2 tolakan jawapan. Tengok dia positif ke negatif. Kita akan dapat jawapan yang negatif lah. Dan ini pun 91. Tangent 91 kita tengok negatif ke positif.
Okey, modulus maksudnya dia sentiasa positif. Dan guna 2 tolakkan jawapan. Kita akan dapat jawapan negatif juga. Dan gantikan 180 dalam function ni kita dapatkan 2. Maksudnya sekarang ni semasa kosong dia ya 2. Semasa dia ya 180 dia pun 2. Dan dia akan ke infinity kan. Dia akan ke bawah negatif lah. Ini pun akan pusing ke bawah negatif. Kerana 2 ini pun negatif. Pusing ke bawah. Dia tak boleh sentuh total line ni ya. Dan repeat lagi. Dia akan dapatkan graf ini lah. Okey, ini ialah gunakan jadual. Okey, sekarang soalan 11. Ini soalan yang lebih senang sahaja. Lebih senang lah. Dia minta kamu cari ABC lah. Okey, muka surah 138. Y sama dengan A cos B S tambah C. Okey, sekarang A ialah apa? A ialah amplitude dia. Kalau tengok dari sini, kamu tahu A ialah 2. Okey, ini ialah cos punya graf. Okey, kamu sudah tahu, terbalik. Graf dia sudah terbalik kan? Terbalik maksudnya dia A ialah negatif 2. Kita tahu A ialah negatif 2. Dan B, berapa skala dari 0 hingga 360? Dia ialah 1 dan separuh kan? Maksudnya B ialah 3/2. Dan C ialah apa? C kita tengok dia ada anjak ke atas ke tak? Tak ada kan? Maksudnya C sama dengan 0. C sama dengan 0. Okey, sekarang kita tengok soalan kedua. Y sama dengan A modulus BS tambah C kan? Okey, graf cos kamu kena graf cos dia macam ni. Okey, sekarang kamu tengok dia dekat bawah kan? Modulus dekat bawah je lah. Okey punya. Okey, modulus ke bawah. Dia ya negatif lah maksudnya. Kerana dia modulus kan dia akan dekat atas juga. Dia di bawah maksudnya A mesti negatif. Negatif berapa? Negatif 2. Okey. Dan B, kamu tengok dia ada berapa? Dari 0 hingga 2 pi. Dia ada berapa? Dia separuh saja kan? Maksudnya B adalah 1/2. Dan C, dia ada anjak atas bawah ke? Tak ada kan? Maksudnya C sama dengan 0. Okey, sekarang kita tengok C. Graf dia macam ni. Tapi kamu tengok sin punya graf dia bentuk S kan? Ini juga di bawah. Dia sudah reflect pada S kan? Oleh itu dia ada modulus. Oleh itu bagaimana kita nak cari graf original dia? Dia tengok pasti dia dekat sini kan? Maksudnya C dia lah 1. Kita tahu C ialah 1. Dan A ialah berapa? Amplitude dia ialah berapa? Dari 1 hingga 3. 2 kan? Maksudnya kita tahu A ialah 2. Dan B, dia ada berapa skala? Ini ada berapa pusingan? 1 sahaja kan? Maksudnya B sama dengan 1. Selesai. Ini sahaja. Okey, video ini kita akan sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih.